Okey, kita tengok pula pada jadual kekerapan data terkumpul. Okey, kekerapan disenaraikan secara ringkas dengan menggunakan selang kelas tertentu dalam set data. Tu maksud data terkumpul. Beza data terkumpul dengan data tak terkumpul yang tadi, data terkumpul adalah data terkumpul ni kita guna selang kelas. Okey, kalau yang data tak terkumpul dia ikut satu. Okey, selang kelas ni adalah satu julat yang merangkumi nilai tertentu bagi suatu set data. Saiz selang kelas ialah bilangan nilai tersebut. Okey, contoh diberi selang kelas 40 hingga 44. So 40 hingga 44 tu dia merangkumi markah 40, 41, 42, 43, 44. So boleh kira kat sini ada 5. Dan 5 tu adalah saiz selang bagi kelas awak tu. Okey, contoh yang kat sini untuk soalan yang sebelum ni, berkait dengan soalan yang sebelum ni juga. Untuk yang pertama, kita buat selang 1 hingga 2. Selang 1 hingga 2, dalam selang tu ada 1 dan 2. Selang dan seterusnya 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8, 9 hingga 10. Saiz selang kelas dia kena sama atas sampai bawah. Kalau saiz selang dia adalah 2, 2 lah. Kalau 3, 3, 4, 4. Dia ikut contoh lah awak punya saiz selang ni nak buat 5. So 1 hingga 5. Lepas tu 6 hingga 10 macam tu. Okey, lepas tu kekerapan ni awak boleh masukkan satu data serapan yang 1 dan 2, berapa kekerapan dia awak boleh masukkan kat sini. Contoh yang ni 1 hingga 5 kan. So berapa kekerapan bagi 1, 2, 3, 4, 5. So awak masukkan dalam ni. Okey, itulah konsep untuk selang kelas ni. Okey, kekerapan longgokan bagi untuk soalan yang data terkumpul ni dia sama je untuk kira kekerapan longgokan. 7 tambah dengan 12 tambah dengan 18, 7 tambah dengan 12 dapat 19, 19 tambah dengan 18 dapat 37, 37 tambah dengan 10 dapat 47, 47 tambah 3 dapat 50. So ni adalah awak punya kekerapan longgokan awak tu. So pastikan kat bawah ni adalah sama jumlah kekerapan dengan kekerapan longgokan yang terakhir. Okey, sempadan kelas. Titik tengah antara had kelas atas kelas dan kelas yang lebih rendah had kelas seterusnya dalam turutan. Oleh itu setiap kumpulan mempunyai kelas sempadan atas dan sempadan bawah. Untuk setiap kelas ni, semua jenis, kalau ada data yang terkumpul yang ada kelas macam ni, dia ada sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, untuk kelas 1 hingga 2, sempadan bawah dia kat sini dan sempadan atas dia kat sini. Untuk 3 hingga 4 punya kelas, sempadan bawah dia kat sini, sempadan atas dia kat sini. 5 hingga 6, sempadan atas dia kat sini, sempadan bawah dia kat sini. So sama juga dengan yang 7 hingga 8 dan 9 hingga 10. So 9 hingga 10, sempadan bawah kat sini, sempadan atas kat sini. So setiap sempadan atas dan sempadan bawah ni dia ada nilai. Macam mana nak kira nilai dia? Nilai dia awak kena guna formula titik tengah je. So awak tengok sempadan bawah bagi 1 dan 2. So awak boleh bayang dekat sini ada nilai kosong kan, sebelum pada kelas 1 hingga 2 ni. So kosong tu awak campur dengan 1, lepas tu awak bahagi dengan 2, awak dapat titik tengah bagi kosong dengan 1 tu awak dapat 0.5. So 0.5 tu adalah sempadan bawah bagi 1 hingga 2. So teruskan dengan seterusnya. Untuk sempadan atas bagi 1 hingga 2, 2 tambah dengan 3, cari titik tengah dia. 2 tambah dengan 3 bahagi dengan 2 dapat 2.5. So ni adalah sempadan atas. Untuk 3 dan 4, sempadan bawah dia adalah sama dengan sempadan atas bagi 1 hingga 2. So cara kira dia sama je, 2 tambah 3 bahagi dengan 2. So dapat 2.5. So kat sini boleh nampak sempadan atas bagi 1 hingga 2 sama dengan sempadan bawah bagi 3 hingga 4. So sama juga dengan 3, 4 dan 5, 6. Sempadan atas dia, sempadan atas 3 hingga 4 sama dengan sempadan bawah 5 hingga 6. So nak kira macam mana? 4 campur 5 bagi dengan 2 dapat 4.5. Sama juga dengan yang ni sempadan atas bagi 5, 6. Yang ni adalah sempadan bawah bagi 7 hingga 8. So tambah 6 tambah 7 bagi 2 dapat 6.5. So, sama juga. Lepas tu untuk ni sempadan atas bagi 9 hingga 10.
Awak boleh nampak kat sini nombor yang seterusnya akan start daripada 11 kan. So ambil 10 campur 11 bagi dengan 2, cari titik tengah dia, dapat 10.5. Tu adalah sempadan atas bagi 9 hingga 10. Okey, faham dekat sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, sekarang ni ada dua pengiraan untuk statistik perihalan. So ada dua jenis data tak terkumpul dengan data terkumpul. Untuk pengiraan ukuran kecenderungan memusat iaitu mode ni adalah data yang paling kerap berulang. Untuk data terkumpul kita panggil sebagai data kelas, mode kelas, iaitu selang kelas data yang paling kerap berulang. Untuk mean bagi sampel, ini formula dia. Bagi populasi, ini formula dia. Okey, apa beza warna biru dengan warna hitam ni? Warna biru ni apabila data awak tadi tu dah ditukarkan kepada dalam bentuk jadual, dalam bentuk jadual kekerapan tidak terkumpul ni. Dia ada dua jenis, boleh guna cara, kalau yang cara ni dalam bentuk taburan macam ni, ataupun sikit je nilai dia dalam bentuk bertabung macam ni, kita boleh guna formula yang ni, yang warna hitam ni, sama ada sampel atau populasi. Kalau yang ada jadual, kita boleh guna yang sebelah ni. Beza dia adalah F kat sini. F ni adalah frekuensi, iaitu kekerapan, bilangan kekerapan bagi setiap tu. So formula dia adalah yang bentuk macam Z terbalik ni adalah tata tanda, iaitu hasil tambah, simbol bagi hasil tambah. So macam nak kira mean bagi sampel dan populasi ni, awak kena tambah semua nilai X awak tu, nilai data awak, bahagi dengan jumlah nilai data awak. Kalau yang untuk warna biru ni, bila ada jadual kekerapan tu, awak kena darabkan data yang pertama, awak darab dengan kekerapan dia, lepas tambah dengan data yang kedua, darab dengan kekerapan dia, tambah dengan data yang seterusnya, darab dengan kekerapan dia, buat semua bahagi dengan semua bilangan dia. Okey, untuk data terkumpul pula, data terkumpul dia ada kelas kan, kita dah belajar kat sini, dia ada kelas. Okey, mula-mula benda macam mana nak cari mean dia, awak kena cari setiap data awak tu, awak kena cari titik tengah. Untuk setiap kelas awak cari titik tengah. Kemudian awak darab macam biasa. Yang ni kita darabkan kelas tu terus kan. Tapi bila ada selang kelas, awak kena cari selang titik tengah bagi selang kelas tu. Lepas tu darab dengan kekerapan tadi. Titik tengah yang pertama darab dengan kekerapan yang pertama, tambah dengan titik tengah kedua, darab dengan kekerapan seterusnya, tambah dengan titik tengah ketiga, darab dengan kekerapan seterusnya, dan berikut. Lepas tu bahagi dengan jumlah bilangan data awak tu. So cara kira yang sama. So apa beza sampel dengan populasi? Sampel dengan populasi beza dia. Kalau dalam soalan berkata, okey, Ali buat kajian mengenai pelajar di Akademi Perikanan. So dia ambil 20 orang daripada populasi tersebut ataupun 20 orang daripada pelajar tersebut untuk membuat kajian. Bila dia sebut macam tu, kita kena guna sampel. Cara kira yang sama je, cuma simbol je yang lain. Sampel X ada tanda bar kat atas. Kalau yang populasi ni macam dia tak bagi apa-apa. So kalau yang macam ni ada populasi sebab dia tak bagi daripada mana-mana pelajar, atau kalau cakap 50 orang pelajar sekolah macam ni, 50 orang daripada pelajar sekolah-sekolah ni. So kita kena guna sampel. Okey, sekarang adalah median. Okey, macam mana nak cari median bagi statistik yang untuk data tak terkumpul? Mula awak susun data awak secara menaik. Lepas tu awak tengok kalau jumlah bilangan data awak tu ganjil, awak kena median dia adalah data yang ke n tambah 1 bahagi dengan 2. Contohlah awak punya bilangan data tu ada 9. Dari 9 tambah 1 bahagi dengan 2 sama dengan 5. So 5 tu tengok bila awak susun, awak kira mana data yang kelima. So data yang kelima tu adalah median awak. So untuk n yang genap, bilangan data awak tu genap, awak kena cari dulu n data yang ke n bahagi 2 dan data yang n kedua tambah 1. So contohlah ada 10 data.
10 bahagi 2 dapat 5. Lepas tu cari pula yang ni, 10 bahagi 2 dapat 5 tambah dengan 1 dapat 6. So data yang ke-5 dengan yang ke-6 tu awak kena cari titik tengah dia. So awak cari titik tengah, dapatlah median. Contohlah data yang ada jadual kekerapan tak terkumpul. Mula awak buat jadual kekerapan longgokan dulu. Awak buat jadual kekerapan longgokan, kita dah belajar tadi. Lepas tu kira yang keberapa data median. Contohlah awak kira tadi, ikut formula ni, kalau dia ganjil awak ikut formula ni, median data yang keberapa. Lepas tu kalau yang genap awak kira yang mute. Lepas tu awak pilih dalam kekerapan dia tu. Contohlah daripada kekerapan awak ada sampai 20 data. Lepas tu dia punya median adalah 20.5. So yang ada dalam kawasan 20.5 tu adalah kelas yang ada pada kekerapan 20.5 tu adalah awak punya median. Okay, yang seterusnya adalah data terkumpul. Data terkumpul dia berkait dengan kelas kan. So awak kena cari dulu kelas median. Macam awak kira kat sini. So lepas awak dapat kat situ, awak dah ada satu awak dah dapat kat sini ni. So awak akan ada satu kelas median kan. So yang tu belum lagi dia punya median, belum dapat lagi dia punya median. Mula awak kena cari guna formula ni dulu. M ni adalah dia punya median, simbol bagi median. B ni untuk sempadan bawah kelas median. So tadi kita dah belajar macam mana dapatkan sempadan. So awak ambil kelas median tu, kelas median kita cari kat sini ni, sama cara macam ni. Lepas tu awak cari awak dapatkan dia punya sempadan bawah, tambah dengan jumlah tambah dengan lebar kelas awak. Selang kelas awak saiz dia berapa? Contoh 5 saiz. So awak letak kat sini 5 dalam kurungan n bahagi 2. N ni adalah bilangan data awak tu lah, ataupun jumlah kekerapan. Lepas tu bagi 2 tolak dengan L. L ni kekerapan longgokan sebelum kelas median. So awak dah buat longgokan tadi. Ikut cara ni kalau awak buat longgokan, untuk kelas median tu ada longgokan dia. So awak tengok atas dia sebelum pada longgokan median, sebelum kelas median punya kekerapan longgokan. Lepas tu bahagi dengan FM, iaitu kekerapan kelas median. Okey, yang ni adalah julat. Okey, julat untuk data tak terkumpul, cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil je. Lepas tu ni variance, formula untuk variance. Lepas tu ni untuk julat bagi data terkumpul. Julat data terkumpul, sempadan atas kelas terbesar tolak yang sempadan bawah kelas terkecil. So ni formula untuk variance. Okey, beza formula untuk variance bagi data tak terkumpul dengan terkumpul, dia ada frekuensi kat sini. So nanti kita tengok contoh. Okey, lepas tu yang ni adalah sisihan, formula bagi sisihan piawai. So formula sisihan piawai sama je bagi yang ni. Dia just awak dah dapat nilai kat sini, awak just guna punca kuasa 2 je jawapan awak tadi tu. Okey, saya akan tunjuk contoh pada video yang seterusnya.